Ya, kita merdeka, betul, kita merdeka, tetapi bukan sepenuhnya. Ya, macam kita kata separuh masa, sebab masih lagi kuasa British, jelas. Saya nak tunjukkan bagaimana kemerdekaan kita sebenarnya banyak benda yang British tidak lepaskan kita sepenuhnya, ya, terutama ekonomi, pertahanan, kemudian perkhidmatan awam, dia tak lepaskan. Dia masih letak wang dia. Tapi soal kemerdekaan kita juga, ya. Jadi Tengku memang bapa kemerdekaan, tetapi kita mesti ingat, ya, Tengku melaksanakan satu dasar politik kerjasama kaum, bukan menghapuskan perkauman dalam satu parti macam Dato' Wan. Tapi British dan rakyat Malaysia setuju dengan cara itu. Termasuk juga Raja-Raja Melayu kita setuju dengan cara itu. Dan akhirnya kita mewarisi satu perasaan perkauman sampai hari ini. Ya, sampailah penubuhan Malaysia juga adalah atas tajaan British. Tengku cuma melaksanakan aja, ya. Jadi bagi saya, kemerdekaan kita itu ada juga masalahnya. Pengkaji sekarang fikir, dan saya fikir betul. Suruhanjaya Red, macam you tanya tadi kan, apabila Tengku dah buat pertemuan baling, kemudian lepas tu 1956 Tengku sekarang merundingkan kemerdekaan. Setahun lepas tu, ya, merundingkan kemerdekaan. Tengku sebenarnya cuba suatu perkara yang baik untuk kita. Tetapi dalam jawatan kuasa perundingan kemerdekaan yang ditubuhkan di London sana, di England sana, di bawah Jabatan Tanah Jajahan, Colonial Office, pejabat perang dan pejabat Foreign Office, ya, pejabat asing. Ni British 3 pejabatnya yang bekerja untuk menguruskan kebebasan, ya, negara-negara Commonwealth. So dalam perundingan itu kita ada 35 jawatan kuasa, kalau tak salah saya, ya, dan Tengku jadi ketua. Tetapi siapa yang merundingkan perkara itu seorang-seorang diri? Tun Abdul Razak, ya. Tengku most of the time pergi tempat lain. Ini saya baca rekod British, ya, bukan saya ada-adakan. Dan Tun Abdul Razak selalu akan bercakap untuk kepentingan kita, tetapi selalu jalan buntu, sebab Tun Abdul Razak tak setuju banyak perkara. Tapi apabila jalan buntu berlaku, British akan rujuk pada Tengku, dan Tengku buat keputusan membenarkannya. Jadi Tun Abdul Razak adalah seorang pemimpin penolong Tengku yang sangat setia dan sangat hormat pada Tengku, ya, sebab mereka ada hubungan seperti bapa dengan anak sejak mereka belajar di England dulu, ya. Ini untuk pengetahuan, memang saya banyak selalu keluar begini. Tun Razak tolong baca buku teks, buku undang-undang untuk Tengku periksa besok pagi, ya. Tengku cuba 3 kali, ya, untuk dapat ijazah undang-undang. Kali ketiga dengan Tun Razak punya bantuan dan beberapa kawan lain baru dia berjaya. 27 tahun. Ini bukan nak burukkan pemimpin, tapi menunjukkan bagaimana kita ada satu keadaan, kita dah merdeka, tetapi bagaimana Suruhanjaya Red itu telah dipilih orang luar. Tengku Abdul Rahman bersetuju bahawa Suruhanjaya Red itu dianggotai oleh orang-orang luar, bukan oleh orang kita. Masa kita merundingkan Malayan Union, Dato' Onn minta supaya perundingan itu dianggotai oleh Raja-Raja Melayu, Wakil Raja-Raja Melayu dan juga UMNO. Dan dibuat di Kuala Lumpur, bukan dibuat di luar negara. Tetapi masa Tengku seorang yang sangat relax, kan. Ini semua orang tahu, bukan kita menuduh. Tapi Tengku cara berfikir dia tak sama dengan Dato' Onn. Dia anak raja, kena ingat tu. Dia anak raja dengan anak bangsawan, betul Dato' Onn bangsawan. Tapi Dato' Onn ini terkenal sebagai seorang penulis akhbar, wartawan yang terkenal melawan Sultan Ibrahim, kena buang negeri. Dan lepas tu dia pujuk Sultan Ibrahim jadi menteri besar. Dia juga menyelesaikan soal pergaduhan bintang 3, ya, di Muar sana, Bukit Pasir sana. So dia lain. Tapi Tengku anak raja, sentiasa didodoi, sejadah dibela, sejadah dibelai, sentiasa dapat peruntukan kerajaan negeri sebab dia anak Sultan Kedah, ya. Dan so jadi kita dapati Tengku lebih rileks dalam menguruskan kemerdekaan kita. Dilepaskan Tun Abdul Razak seorang-seorang untuk menghadiri semua mesyuarat, ya, tidak ada siapa yang bantu,
ya. Sebab perundingan itu dilakukan oleh Tengku Tun Abdul Razak, Tan Cheng Lock. Tetapi Tan Cheng Lock tidak pergi berunding. Tan Cheng Lock pergi ke Switzerland sebab mengubatkan anaknya sakit, Tan Siew Sin. Kan tak? Jadi Tun Razak lah. Dan wakil-wakil Raja-Raja Melayu yang diketuai oleh Datuk Panglima Gantang, Ni Ahmad Kamil, kemudian Menteri Besar Selangor kalau tak salah saya. Dan mereka ini juga tidak bercakap banyak, ya. Dan memang suara Tun Razak tu jadi nipis, suara mereka jadi nipis sebab ketua delegasinya adalah Tengku Abdul Rahman. Dan British rujuk pada Tengku untuk buat keputusan. So bayangkan kita punya perundingan itu berat sebelah, ya. Dan akhirnya kita dapati berlakulah apa yang telah berlaku. Satu Suruhanjaya bebas diadakan dan Tengku bersetuju. Kenapa Tengku bersetuju? Kerana tidak adalah misalnya pengaruh daripada orang Melayu, orang Cina, orang India dalam Suruhanjaya bebas itu, kan? Supaya bila tak ada pengaruh, maknanya nampak dia tidak dipengaruhi oleh parti perikatan, ya. So yang jadi anggota Suruhanjaya bebas ialah wakil daripada ketuanya adalah Suruhanjaya, ketuanya adalah Reid. Dia ketua daripada United Kingdom. Lepas tu daripada seorang Jennings kalau tak salah saya pun daripada sana. Lepas tu seorang daripada Pakistan, ya, seorang daripada India dan seorang daripada Australia, ya. Australia yang Jennings, seorang diminta daripada New Zealand. New Zealand yang tak nak datang sebab dia kata ini bukan soal dia, ya. Jadi kita 4 orang ni, ya, hakim-hakim berpengalaman daripada negara-negara Commonwealth, ya, bukan membantu, menentukan perlembagaan merdeka kita, ya. Kenapa orang tempatan tak ada? Tengku memilih untuk menghantar memorandum. Raja-raja Melayu menghantar memorandum. PAS menghantar memorandum, ya. Orang-orang lain, orang-orang bukan Melayu, NGO semua hantar memorandum. Kalau tak silap saya ada 131 memorandum. Tetapi yang British beri perhatian adalah kepada Perikatan Raja-Raja Melayu dan juga MCA, ya, dan sebagainya. Dan akhirnya kita dapati beberapa keputusan dibuat dalam perundingan di England itu, ya. Suruhanjaya bebas yang tidak ada orang tempatan, tidak ada perwakilan rakyat di situ sebab kita dah bagi kuasa tu pada Parti Perikatan dalam pilihan raya MPP 55. Wakil Raja Melayu tentu ada, tapi parti-parti lain tak ada. So apabila keadaan itu berlaku, Tengku dapatkan Tarikh Kemerdekaan 31 Ogos, ya. Tengku dapatkan kerajaan pusat dan kerajaan negeri punya pembahagian kuasa, kerajaan dan keputusan bahawa Persekutuan Tanah Melayu mesti menjadi negara Commonwealth. Itu syarat kemerdekaan kita. Maknanya kita tak boleh lepas daripada cengkaman British. Sekarang ni tak terasa dah. Tapi ini kita bercakap tahun 57, ya. Ya. So British memang kontrol sebab dia tak lepaskan ekonomi dia di Tanah Melayu. Kita tidak ada satu polisi menationalizekan atau mengkebangsaankan syarikat-syarikat British macam Burma buat, ya. Apa tu kita dapati syarikat Guthrie masih lagi dimiliki oleh British, syarikat apa tu Anderson masih lagi, semua syarikat pelombongan kita yang pegang getah kita semua daripada luar, British. So kuasa ekonomi kita tak ada. Sebab itu masa kita merdeka kita miskin sangat. Nak buat stadium merdeka tu kena pinjam duit British 250,000 untuk banner stadium merdeka, nak isytiharkan kemerdekaan. Betapa naifnya kita pada masa itu.